beberapa darjat. Maksudnya orang beriman dia diangkat darjatnya. Bila diberi ilmu lagi Allah angkat darjatnya. Kita lah kan Allah pilih untuk mendapatkan ilmu tu, lagi-lagi ilmu agama, lagi-lagi darjat tu Allah tinggi-tinggikan lagi kan. Semestinya Allah nak kita lagi dekat dengan dia. Semestinya Allah nak kita lagi lagi mencintai dia lah kan. Alhamdulillah. So tanpa saya membuang masa lagi kan, semestinya semua orang dah tak sabar dah. Apalah kita akan dapat yang sebenarnya malam ni. Betul ke hijrah tu susah? Kita tengok kan. Malam ni betul ke hijrah tu susah? Kita akan dapatkan jawapannya malam ni sekarang kan. Jadi saya paskanlah mic ni kepada orang yang lebih layak, iaitu Kak Syifa. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, InsyaAllah malam ni macam Nati dah cerita tadi kan, semua dalam satu session. Okay lah kalau sebab kita sekarang ni kan PKP kan, kalau kita tengah PKP, so semua orang tengah akan ada majlis ilmu secara alam mayanya, secara online ni kan. Jadi mungkinlah kadang-kadang kita kalau bukan PKP, kalau bukan COVID, mungkinlah kita akan ada majlis ilmu yang secara bertemu muka, bersuanya kan. Tapi dan dengan macam tu pun kita dah rasa dipayungi malaikat kan. Tapi insyaAllah macam Ana tidak cakap tadi, kita kat mana pun kan, kat mana pun kita berada, tak tahulah kat mana semua orang kita orang kat Selangor, Sri Kembangan. So ada lagi kat mana? Faham mungkin lah kat Johor ke, kat seluruh Malaysia, ataupun mungkin ada yang dekat, tadi yang cakap dekat Jepun kan. Sedang malaikat tu sedang payungi di mana-mana yang kita sedang berada tu kan, insyaAllah. So malam ni saya akan share screen ya. Sekejap Okay, sekejap. Okay, sebelum tu akan ada seorang share Mentimeter untuk sebelum kita start lah sharing kita malam ni. Okay, ada link dekat chat yang diberikan. So jom kita klik. Semua orang boleh klik dulu dekat link tu. Dan share what are your expectations. Boleh share lah kan? Apa? Semua boleh bombard dekat situ. Dah ke? Semua orang dah ke? Okay, so tapi saya akan start je dengan sharing saya ni. So, saya nak share screen sekejap. Okay, semua nampak ke apa yang saya tengah share screen? Nampak? Okay. Oh, saya lupa perkenalkan diri kan? InsyaAllah nama saya Syifa, Anis Syifa, boleh panggil Syifa. Sekarang tengah belajar dekat UPM, course Bahasa Inggeris. So kalau saya ada betulkan grammar saya sendiri tu, faham-faham lah. Betulkan grammar sendiri, saya juga suka betulkan grammar orang lain. Okay, dan insyaAllah malam ni kita akan share kan tentang hijrah. Kau dalam poster tulis betul ke hijrah ni susah? So susah ke senang kan? So katanya hijrah ni kalau kita belajar sirah ke, belajar kita Islam kan, hijrah tu sendiri berlaku waktu zaman Rasulullah kan, berhijrah dari Mekah ke Madinah kan. Tapi adakah sekarang kita tengah nak lakukan ni sekarang adalah hijrah macam tu? Tak kan? Bukan kan? So kalau hijrah yang kita semua maknai sekarang adalah perubahan kan, daripada satu condition yang kita rasa mungkinlah tak cukup baik kepada kita nak berubah kepada jadi seorang yang mungkin lebih baik tu sendiri kan.
Kita malam ni kita akan cari dan gali sama-sama bagaimana kita nak dapatkan cara nak berhijrah dengan senang. Boleh ke kata kan? So actually it's never too late for a hijrah. Tak kisahlah umur berapa pun, umur baru sekolah. Kalau tengok data, kalau kita tengok ada yang daftar, ada yang form 4 ada yang form 6, ada yang tak tahu, yang umur lain tak tahu kan. Mungkin lah ada umur 27 ke, kita tak tahu kan. Tapi kalau kita kata nak hijrah tu, tak perlu pun nak tunggu a certain age untuk kita betul-betul berhijrah tu. Kan? Okay. So kita terus proceed. Okay. Okay. So kalau dalam, tak tahulah korang dapat poster tu daripada mana kan, tapi kalau dapat daripada WhatsApp ke, akan ada copywriting bawah tu, diletakkan sekali dengan kata-kata Nilofa kan. Which is Nilofa ni, saya rasa semua satu Malaysia lah tahu kan, yang dia berniqab kan. Bila about 2-3 weeks ago kot kan, dalam 2-3 minggu yang lepas. Then saya ingat lagi waktu tu saya tengah online class kelas. Lalu tiba-tiba ada kawan, Nilofa berniqab lah. Tu saya, oh ya ke? Saya pun check lah IG kan. Kita check Nilofa. Lepas tu keluarlah post ni kan, post saya rasa ni post first dia yang dia berniqab. So then dia punya caption adalah calling everyone to tell them about my new set of jewellery. So saya waktu tu tak kot. Mungkin dia berniqab untuk promote dia punya produk baru, one latest. Tak baik. Kan, benda yang dia promote, benda yang baru lah kan. So saya rasa mungkinlah dia bukan betul-betul berhijrah pun. Bukan betul-betul berniqab pun, just sementara waktu. Alah tak apalah, sekejap je tu kan. Tapi apa semua orang fikir pada waktu tu? Kalau boleh tulis dekat chat kan nanti. So mungkinlah ada orang yang rasa seperti saya ni. Mungkin betul ke Nilofa ni nak berhijrah, nak berubah sampai memang susah kan nak berniqab tu sendiri. Ataupun ada je certain orang yang memang akan rasa bagusnya mendoakan lagi apa yang usaha yang dia tengah nak lakukan kepada diri dia kan. Then ni saya petiklah daripada tabloid-tabloid di internet. Kita saya korbankan apa yang paling saya suka, iaitu kecantikan. Which is dia nak berhijrah tu dia terpaksa berkorban apa yang dia suka kan, which is kecantikan dia kan. Kecantikan. Yelah kalau kita tahu Nilofa ni dia sangat famous dengan menjadi ambassador untuk macam-macam, untuk pelbagai produk-produk, even produk international kan. Apa Lancome, produk apa lagi? Swarovski tu. Ada produk-produk brand-brand yang hebat, brand-brand yang international, dan dia jadi ambassador untuk produk tu kan, untuk benda-benda tu kan. Tapi disebabkan nak berhijrah, ada satu lagi quotes saya baca dekat internet, dia kata dia ready je untuk kehilangan job sebabkan dia berhijrah ni. Dan satu lagi gambar yang tepi ni dia ambil daripada IG dia, IG Kasih Nilofa, aku tak silap. So IG ni dia memang buat untuk, dia buat charity dia lah kan. Dan saya terpanggil untuk memetik kata-kata quotes dia satu ni. Saya dah kejar berbagai hal, rasa penat dan stres, dan ada satu lagi matlamat selepas bertahun-tahun kerja keras ni. Saya tanya diri sendiri, di mana sebenarnya akhirat? Jadi saya ubah diri untuk untuk saya, harap sangat orang lain juga ada matlamat yang sama macam saya. Nilofa. Saya nak kata Nilofa ni, kalau kita tengok kehidupan dia, sangat lengkap lah kot Dia cantik, dah kaya, ada rumah mewah, semua orang suka dia kan. Kalau kita pun ada je rasa, mungkinlah pernah ada rasa keinginan untuk jadi seperti dia kan. Siapa je yang tak nak kan kehidupan yang bahagia macam Nilofa ni kan. Dah ada semua benda kan, tapi dia cakap dia penat dan stres. Dan itulah rasa kosong yang kalau dia ada semua benda tapi dia still ada rasa something is lacking dalam kehidupan dia kan. Okay.
Next, okay, tu kalau Niloufar lah. Dan kalau kita tengok lagi artis-artis dekat Malaysia, ramai lagi sebenarnya yang kita boleh kata ada wave hijrah lah kan. Wave hijrah dari tak bertudung kepada bertudung. Kalau artis lelaki pun kita boleh nampak perubahan, ada yang dah mula start ke arah kebaikan kan. Dah share benda-benda kebaikan. So ni kalau saya petik ada a few Rizalman, kalau korang kenal kan. Siapa Rizalman tu? Dia fashion designer yang international kan. Dia terkenal internationally. Dan dia baru-baru ni juga mengumumkan persaraan dia daripada bidang fashion tu sendiri. Sebab apa? Kalau dekat headline tu dia cakap saya takut tidak bersedia bila dijemput oleh Allah. Terjentiklah hati dia untuk kembali kepada Allah tu sendiri kan. Tapi kalau tengok Rizalman tu memang kaya lah. Tak tahu lah, saya pernah tengok kot satu show dia, something dia tunjuk rumah dia. Saya rasa mungkin semua orang pernah idam-idamkan ada wardrobe yang lengkap dengan segala baju, ada wardrobe kasut, bag, semua benda dia ada. Kalau kita perempuan lagi lah kan, lagi excited kan, ada semua benda kan, tudung semua warna ke, jam semua jenis ke, dia ada semua benda tu kan. Tapi akhirnya dia pun decide untuk back to Allah tu sendiri kan, sebab kat atas detikan yang Allah berikan kepada dia. Dan ni Hizman Huze, dia dulu dia pengacara untuk Motiviral. So dia ni, yelah kau tengok gambar ni, rambut putih kan. Ada kalau dekat dia punya YouTube, dia cerita lah macam dia berubah tu. Dia cerita yang dia buat show tu, ada ustaz-ustaz datang, tapi ustaz tak tegur pasal rambut dia. So dia rasa menyesal sangat benda tu. Dan best lah, dia ni pun daripada sangat dahsyat lah kalau kita tengok lifestyle dia, dan akhirnya berubah kepada lebih baik tu. Dia kata stres, dan akhirnya dikembalikan kepada Allah, dan itulah yang sebenarnya penyelesaian dia kan. Kalau bawah ni saya petik daripada satu portal, dia cerita tentang saya ada segalanya tapi masih rasa kosong, Datuk Alif Syukri. Siapa je tak kenal Datuk Alif Syukri kan. Pengusaha kosmetik kan, jutawan, rumah memang besar, memang gah. Tapi still dia kata dia pun mengaku dia ada segala-galanya, tapi masih rasa kosong tu. Dia mahukan semua benda dalam hidup, tapi itulah, even itulah kalau kita tengok artis-artis ni kan, semua benda dia ada, terkenal international, duit ada, rumah besar. Kita kadang-kadang kita memang teringin je lah untuk jadi macam dia orang ni. Tapi sebenarnya ada perasaan yang tak enak di situ, perasaan yang perlu diisi kan. So nak, okay, jom sekejap nak tunjuk satu video. Kalau tak dengar bagi tahu tau. Dengar tak? Hi, Assalamualaikum. My name is Shazrina Azman, but most people know me by the name of Christina. I'm from Kuala Lumpur, Malaysia. Ramai orang tanya like, okay, how is it that you can let go everything that you worked so hard for? I'm not saying that, you know, I don't appreciate what happened before what I did. You know, I definitely am very grateful and respect all of the things that I did before, you know, the good and the bad, because my past makes me who I am today. However, you know, while I was climbing the ladder, I felt like I was really missing something. And I've been doing that for such a long time, in the editing industry for so long, performing for so long, that I thought, you know, it's just a routine. I feel empty. I didn't feel like myself. Okay.
Okay, dapat dengar? Dapat dengar tak tadi? Dapat je kot InsyaAllah. Kalau tak dapat pun ada subtitle. Boleh baca tak subtitle tu? Okay. Dan ni saya rasa Miss Nina pun seorang yang betul lah zaman korang ke tak, tapi kalau saya pernah lah di zaman yang memang dia tengah buat muzik video yang dengan siapa artis Hollywood lah yang pasti. Tapi tak ingat lah tajuk dia apa. Tapi memang kalau tengok video tu memang ya Allah, kita tak sangka dia boleh dapat hijrah dan berubah sampai macam ni sekali sekarang. Memang dah berubah, rasanya berubah total lah kot daripada kehidupan yang dulu sampai dia jadi sekarang ni. Dan akhirnya sekarang ni memang dia kepada dakwah dia je kan. Dia buat dakwah dia je. So kalau kita tengok semua artis-artis ni kan, kalau persamaan dia orang kan, kalau kita tengok setiap seorang artis tadi, dia orang ni kan dah ada semua benda. Dia orang dah ada kalau kita kata dah berjaya lah kan dalam bidang masing-masing. Dan di zaman dah berjaya dalam bidang punya fashion. Miss Nina tu memang dah top lah Hollywood tu, sebab kita kata Hollywood tu memang kalau artis tu paling hebat lah kan, sampai boleh bertembus kepada industri Hollywood kan. Dan tak tahulah, diorang ni memang rumah dah besar, hebat kan. Kita banding dengan kita. Tapi dalam diorang rasa ada segalanya tu. Tapi sebenarnya dalam hati diorang tu masih kosong kan. Diorang perlu rasa dia macam mewah je, dah hidup je dengan senang lenang, dah ada je kebahagiaan. Kalau kita kata kalau kita kata bahagia tu, sepatutnya diorang tu dah cukup rasa bahagia. Sebab semua dah ada, dah komplit. Kita kalau kita nak kata kita tak bahagia, ialah kita duit tak ada. Nak makan, kalau student lah, nak makan makan Maggi ke, ataupun pandai-pandai lah berjimat kan. Dan banyaklah kesusahan yang kita rasa dalam kehidupan kita lalui. Tapi sebenarnya diorang ni walaupun banyak benda, tapi diorang tak rasa bahagia pun dengan apa yang diorang ada waktu tu. Dan akhirnya diorang rasa kosong tu. Sebenarnya rasa kosong tu, dan akhirnya diorang decide untuk kembali kepada Allah tu, which is rasa kosong sebenarnya adalah satu jentikan yang Allah berikan kepada kita untuk kita kembali balik kepada Allah, get back to kepada Allah kan. So nak share satu ayat dari surah Al-Ahzab ayat keempat. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. So kalau bahasa Melayu dia tidak diletakkan Allah kepada seseorang dua hati dalam satu rongga. So Allah does not place two hearts in any person's chest. So kalau baca ni sendiri pun kan, kita tahulah saya rasa ayat ni sangat senang kot difahami kalau bahasa Inggeris dia kata. So sebenarnya Allah ni dah ciptakan manusia dalam satu rongga dia, dalam dada dia hanya patutnya ada satu hati. So takkan boleh ada dua hati, which is takkan boleh ada dua kecintaan pada satu masa. Kecintaan kita sebenarnya kita berikan kepada apa? Kita kadang-kadang beri kepada kesenangan kita, ataupun kepada harta, kecintaan kita kepada famous kan. Sekarang semua orang nak kejar jadi Insta famous ke, ataupun semua orang nak jadi YouTuber. Sebab kau tengok budak-budak sekolah pun sekarang dah ada YouTube sendiri. Sebab benda tu yang nak dikejar sekarang. Sebab kita rasa benda tu adalah kebahagiaan dan kecintaan yang patutnya kita kejar kan. Apa lagi kecintaan yang kita ada? Okay lah, kecintaan kepada kemewahan, kekayaan tu sendiri kan. Kalau artis-artis tadi tu okay lah, kepada diorang punya apa kita panggil profession diorang kan. Macam Nilofa cakap tadi kan, Nilofa cakap tadi dalam yang tadi tu kan, slide sebelum ni, Nilofa siap mention kan, kata kecantikan tu adalah apa yang dia cinta, apa yang dia paling suka. So tapi dia terpaksa korbankan sebabkan ayat ni Allah mention takkan ada dua kecintaan. So kalau kita kata Allah kata, dalam Al-Quran Allah dah mention takkan ada dua hati dalam satu dalam seseorang tu. Okay.
sepatutnya kita diisi hati kita ni dengan betul-betul dengan Allah je semata-mata. Sebab kalau kita isi dengan benda lain, kita akan ada pernah rasa puas. Macam itulah kalau kita go back pada kisah-kisah artis tadi kan. Dia ada semua benda, dia ada segalanya kan. Tapi bila diisi dengan benda yang salah, dia akan still rasa kosong. Banyak benda je dah isi. Kita cuba isi dengan hiburan, kita cuba isi dengan kekayaan, kita cuba isi dengan rasa kemewahan, isi dengan famous, dengan kejayaan hebat, tapi still rasa nothing. Still rasa tak ada apa-apa, still rasa apa lagi aku boleh buat dekat dunia ni. So kita akan keep on mengejar benda yang tak tahu kita nak kejar apa. Kita kejar kan. Dan kita akan pernah rasa puas selagi mana kita tak isi hati kita tu dengan Allah je semata-mata. Itulah sebenarnya punca rasa kekosongan kepada seseorang tu kan. Jadi kalau kita rasa kosong tu sebenarnya Allah nak kita kembali kepada dia. Allah nak kita isi balik hati kita dengan rasa cinta kita kepada Allah, bukanlah kepada benda lain tu kan. Okay ke semua orang? Okay, boleh tulis kat chat, saya baca nanti sebab tak nampak kan. Okay. Next saya nak share. Okay. So kalau kita kata kecintaan kita sepatutnya kita letak kepada Allah kan. So sangat menarik lah untuk share satu ayat lagi daripada surah Al-Baqarah ayat 186. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. When my servants ask you about me, bila hamba-hambaku bertanya tentang aku, tell them I am quite near. Beritahulah yang aku ni dekat, Allah ni dekat kan. I hear and answer the call of the caller whenever he calls me. So aku mendengar dan mengabulkan kan, memakbulkan segala doa-doa hamba-hamba dia ni di mana bila kita berdoa kepada Allah. Then let them listen to my call and believe in me. So dengarlah seruanku dan berimanlah kepada Allah kan, wal yu'minu bi. Perhaps they will be guided or alright. So mereka akan dapat petunjuk tu sendiri kan. So sebab itulah kan sebelum ayat-ayat sebelum tadi kan kata takkan ada dua kecintaan pada seseorang manusia tu. Takkan ada dua cinta dalam satu hati dia kan. Sebab kalau kita kata cinta kan, mestilah kita akan kita cinta sesuatu, kita akan betul-betul all out beri kepada untuk benda tu. Contohnya kalau artis tadi kan, dia orang sangat cinta kepada kerjaya dia orang kan. So dia orang sangat all out dengan apa yang dia orang nak buat. So akhirnya melepaskan apa yang dia orang patutnya isi pada hati dia orang tu, which is Allah kan. Betul kita baca tadi headline kata tinggal solat lah, tak jaga puasa lah, tak kisah pun pasal benda tu. Sebab apa yang diorang kerjakan tu adalah kejayaan diorang dalam profession yang diorang tengah buat waktu tu. So dalam ayat ni Allah mention kan kita ni akhirnya untuk mengisi kekosongan tu hanyalah kepada Allah tu. Which is nak kata Allah tu memang sangat dekat kan dengan kita kan. Berdoalah apa-apa Allah akan dengar dan memakbulkan je semua benda kan. Sebab apa kan kan kalau kita tahu contohnya kalaulah seorang Steve Jobs dia cipta Apple kan, dia buat macam-macam lah produk untuk Apple tu kan, daripada iPod, iPad, MacBook, apa lagi, macam-macam semua version ada. Sampai sekarang pun tak habis-habis lagi evolve kan dia punya produk kan. Mestilah waktu dia nak buat tu, mestilah dia dah tahu apa yang sesuatu, maksudnya kalau dia buat iPhone, apa iPhone ni punya kelebihan pada waktu tu. Ataupun developer untuk iPhone sekarang kan makin sekarang makin canggih kan. Benda tu nak add, benda ni nak add. Dan pastilah dia orang yang buat tu lebih faham apa function sesuatu benda tu. Sama juga contohnya kalau seorang pembuat kerusi kan, pembuat kerusi. Mungkinlah dia akan tahu kan, aku buat kerusi ni untuk memang duduk kan. Tapi kalau kerusi tu digunakan untuk Digunakan untuk bukan. Kalau
kalau ni kerusi tu digunakan untuk panjat tangga kan. Bukan, tak panjat, nak digunakan untuk panjat. Kan? Kan sepatutnya kita panjat guna tangga. Kan, ladder kan. Tapi kita guna kerusi untuk panjat. Boleh jadi je sekali dua boleh lah, tiba-tiba kali keempat kelima possible je untuk kerusi tu patah ke kan. Ataupun mungkinlah sebatang pen yang diciptakan untuk menulis tapi kita gunakan dia untuk kacau air. Dia boleh digunakan untuk kacau air kan. Siapa tak pernah cuba? Boleh cuba kan. Tapi dia boleh untuk, okeylah bolehlah guna, tapi lama-lama dia akan, okeylah dakwat dia mungkin dah terimers dalam air kita ke, dah akan hilang ke kan. Maksudnya sesuatu benda tu ada function dia, tapi kalau tak digunakan dengan function yang sebenarnya, dia akan rosak kan. Samalah seperti mana Allah tu dah menciptakan seorang manusia. Allah dah menjadikan manusia ni dengan tujuan hidup yang sepatutnya kita buat kan. Tapi kalau manusia ni tak berjalan di atas muka bumi ni dengan tujuan seperti mana yang Allah ciptakan daripada mulanya, manusia tu akan rosak. Manusia tu akan tunggal langgang lah kehidupan dia. Manusia tu akan rasa kehidupan dia takkan pernah cukup. Sebab itulah dia akan rasa kosong tu tadi kan. So tema itu kosong. Okay. So kalau nak kata manusia tu kalau Allah tu tahu apa yang kita patut buat. So sebab itulah Allah tu turunkan kepada kita Al-Quran kan. Which is kalau dalam Al-Quran tu kita boleh kata complete of everything. Semua benda kita nak buat ada dalam tu. Semua guidance yang kita patut ikut ada dalam tu. Sebab tu adalah manual kepada kehidupan kita kan. Macam manual untuk guna satu mesin kan. Nak guna mesin basuh mestilah ada manual dia kan. Kita taklah boleh nak tekan-tekan je kan. Tekan-tekan baru sehari beli dah rosak. So sebab tu kena follow manual dia kan. Sama lah macam manusia ni sendiri. Diberikan manual, diberikan guidance daripada Al-Quran tu. Dan dalam ayat ni Allah seru kan. Let them listen to my call. Dengarlah seruan aku ni. Apa yang dalam Al-Quran tu sepatutnya kita follow. Kita ikut kan. Sebabnya itulah apa yang diguidekan untuk kita. Sebab kalau kita tak ikut apa yang guidance yang Allah dah beri, kita akan rosak. Kita akan rasa tunggal langgang. Kehidupan kita tak akan pernah rasa bahagia. So sebenarnya makna bahagia yang patutnya kita semua ada sekarang ni, semua yang dekat Google Meet ni adalah kebahagiaan bila kita dekat dengan Allah. Bila kita tu kembali kepada Allah. Bila kita sentiasa mencari masa-masa kita, menggunakan masa-masa kita untuk bersama dengan Allah tu sendiri kan. Dan kemudian ayat ni sama dengan believe in me dan yakinlah kepada Allah tu sendiri kan. So dan mereka ni semua akan will be guided to the right path tu, kepada jalan yang benar, kepada petunjuk yang sebenar tu. So jadi kita kan pada malam ni kan yang diberi hidayah kot diberi guidance untuk mungkinlah untuk tekan, untuk klik link klik link dan daftar kan. Itu sendiri pun adalah mungkinlah jentikan daripada Allah. Kita orang tak ada pun tiba-tiba paksa kan. Kita macam masuklah tak ada pun kan. Ataupun kita orang yang tekan link, okey daftar korang ke, tak ada pun kan. Tapi Allah menggerakkan hati-hati yang semua yang ada pada malam ni untuk cari bagaimana kita ni nak dekat balik dengan Allah. Bagaimana kita ni nak mencari Allah tu balik kan. So dalam ayat ni dah dijawab kan, which is dengan kita betul-betul follow apa yang dah diserukan dalam Al-Quran tu, apa yang Allah dah serukan kepada kita, apa yang kita patut buat dalam kehidupan kita tu. Okay, so lepas tu okay, ni okay, ni kalau boleh baca berita-berita tentang, taklah ni bukan nak apa-apa K-pop bukan ada tapi sebab kalau kita tengok berita-berita mesti kalau kita baca taklah banyak kali lah sampai banyak lah berita artis yang bunuh diri kan kat luar sana, kat luar kan. Tengok satu headline ni sampai dia kata 30 Korean celebrity suicides, which is satu benda yang kalau 30 orang untuk satu industri ramai lah kan kita boleh cakap kan.
Ramai lah 30 orang tu. Dan saya rasa semua orang familiar je kot. Kim Jong Hyun ni, dia kata K-pop star bemoans loneliness in suicide note. Which is dia rasa kesunyian, rasa kekosongan tu pada diri dia. Dia kata the life of fame was not for me. Which is dia di puncak kejayaan dia lah kot spotlight dia. Dia famous kan. Duit mungkin lah berkepuk-kepuk dah. Tapi dia sendiri pun tertanya-tanya, why did I choose this life? Apa yang dia tengah buat dekat dunia ni? Dia pun tengah mencari apa yang dia sepatutnya buat kan. Lepas tu ni saya rasa paling latest kot. Artis ni pelawak Korea lah. Saya pernah lah minat dia dulu. Tapi ni 19 days ago. Baru bulan ni lah sebenarnya dia bunuh diri. Dan ditemui mati bersama ibu dia. Dia syaki bunuh diri. Saya nak kata ya, tapi ni saya tak tahulah bunuh diri sebab apa. Lonely ke. Tapi mostlynya akan rasa kosong tu juga sebenarnya. Dan diorang ni bila rasa kosong tu sangat kesian lah. Diorang tu tak dapat bertemu dengan apa yang diorang cari, which is Allah lah kan. Allah dan Islam tu. Kalau kita tengok artis-artis yang Malaysia yang tadi yang berhijrah tu, diorang rasa kosong yang sama dan akhirnya diorang temui Allah kan. Diorang rasa kehidupan diorang tu kena berbalik kepada Allah. Diorang rasa kehidupan tu adalah sebabnya digunakan untuk kita taat kepada Allah. Tapi artis-artis yang kita tengok yang suicide ni, kesian lah diorang tak dapat jumpa apa yang diorang cari dalam kehidupan. Diorang tak dapat jumpa apa yang patut diorang buat dalam kehidupan sebab diorang tak jumpa Al-Quran tu. Bukan tak jumpa, tak jumpa kan. Tapi lah diorang tak jumpa jawapan kepada apa yang diorang patut buat. Tak dapat nak kenal Allah tu. Dan mungkinlah Allah sendiri pun tak menjadikan hidayah kepada diorang. Wallahualam kan. So bersyukurlah kepada kita kan. Kita ni dah memang dilahirkan, mesti kan, dah dilahirkan dalam keadaan Islam. Tak perlu pun kita nak cari-cari. Mungkinlah itu juga menjadi punca kenapa mungkinlah beberapa tahun ni ataupun sebelum ni kita berleha-leha ataupun bermudah-mudah dengan Islam kita, bermudah-mudah dengan diri kita, dengan ibadah-ibadah kita ke kan. Tapi sebabkan kita ada Islam tu mungkinlah sebab itulah kita masih terjaga kan. Kita masih hidup lah sampai sekarang ni. Dan kalau PKP ni pun lagilah banyaklah kes suicide yang kita dapat baca kat berita-berita tu. Jadi bersyukurlah dengan sebagaimana yang Allah tu dah mencetikkan hati kita untuk berhijrah tu sendiri, untuk berubah ke arah yang lebih baik kan. Menjadi seseorang yang lebih baik. Okay. Jadi, betul ke hijrah ni susah? So, lepas tadi kita bincang kan, penghijrahan artis-artis tadi. Dan sebenarnya hati kita ni, apa yang artis-artis tu kurang pada waktu tu, yang diorang rasa adalah diorang tu kurang, diorang tak meletakkan Allah dalam hati kan. So, dan bila terjentiknya hati untuk berubah tu, untuk berhijrah tu, diorang terus buat kan. Kalau kita tengok Niloufar sendiri pun, dia bukanlah berhijrah terus nikah kan. Dia just slow-slow je kepada yang lebih baik tu kan. Ataupun tapi kalau Miss Nina tu kita nampak drastik juga perubahan dia. Tapi apa yang diorang buat adalah action selepas diorang terjentik hati tu. Kan kalau dalam ayat tadi kan, ayat tadi yang kalau Allah tu, saya tunjuk kan ayat ni kan, Allah mention let them listen to my call kan, which is keimanan tu dia tak akan datang okay kita rasa nak berubah sekarang, nak berubah sekejap, tapi kalau kita tak make action upon that, perasaan tu akan menerawang dan hanya pergi ke mana-mana dan tak dapat, mungkin dia akan datang balik perasaan tu atau mungkin dah tak akan datang sampai bila-bila. Takut kan perasaan tu, takutlah satu hidayah yang Allah dah bagi tapi kita tak make effort untuk berubah kan. Kalau kita tengok artis-artis tu kan, bila diorang rasa nak berubah, diorang terus buat something pada diri diorang. Jadi kita tak boleh nak buat tak tahu je dengan apa yang kita tengah rasa sekarang, tak boleh je buat tak tahu dengan
apa yang kita tengah fikir sekarang. Semua benda tu kita kena make action kan. Perlu dizahirkan, perlu dikeluarkan dari diri kita. Bukan just letak dalam kepala fikir-fikir aku nak berubah tapi tak buat apa-apa kan. So in the end diri kita lah yang akan decide untuk berbuat tu. Kan kalau tadi ayat pasal hati kan, kecintaan kan. Akhirnya hati tu sendiri akan decide kita nak buat apa. Hati kan kita tahu hadis yang saya rasa familiar dengan semua orang. Hati tu kan adalah raja kepada diri manusia kan. So artinya hati tu dia akan decide apa yang kita nak buat selepas ni. Okay. So hijrah ni susah ke sebenarnya? Tapi kalau kita tengok hijrah ni susah ke nanti? Susah nanti kata susah. Okay. So hijrah ni mungkinlah susah kan untuk beberapa orang, untuk certain orang. Tapi dia sebenarnya tak susah pun. Kata. Sebab apa kan? Sebab firstly kalau dalam surah Toha ayat 2 kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu supaya engkau menanggung kesusahan. So artinya untuk kita berubah tu cara kita nak berubah dengan senangnya. So ni tips untuk berubah, tips untuk berhijrah. Kan? Allah firstly dengan Allah dah mention dalam Al-Quran. Allah tu turunkan Al-Quran kepada kita. Kata tidak menurunkan Al-Quran supaya engkau menanggung susah. Maksudnya untuk buat kita senang lah kan Al-Quran tu. Nampak ayat dia kan. So bila ni adanya Al-Quran, sebab tu lah tadi kata kan Al-Quran tu sebagai manual kehidupan kita. So kalau nak senang, follow je lah apa yang dah diterangkan dalam manual tu. Tak perlu nak buat dia cakap macam ni, nak buat macam lain lah. Ataupun kalau kita beli manual something kan, kalau kita beli satu benda kan, ada manual dia kan, kadang-kadang kita tak berani nak tekan-tekan beli phone baru kan. Kalau dulu mungkin kita noob sikit kan, zaman-zaman teknologi tak berapa canggih kan, kita tak berani ni nak tekan apa ni, tak berani. Sebab takut tersalah tekan dan akhirnya merosakkan benda tu, merosakkan produk yang baru kita beli tu. So kita pun follow lah betul-betul kepada manual tu kan. Tapi kalau kita tak follow, tiba-tiba dah salah dah. Mungkin tiba-tiba baru beli sehari dah error dah, tak boleh guna kan. Sama lah macam Al-Quran ni sendiri kan. Allah dah turunkan manual yang sepatutnya kita follow je betul-betul kan. Dan akan terguide je sehingga kepada syurga tu sendiri. Sebab memang tak tahu kalau dalam Quran ni memang dah lengkap dah. Dah lengkap dengan semua benda yang patutnya kita buat, apa yang kita tak patut buat. Itu je yang kita kena ikut. So kalau kita ikut je apa yang ada dalam Quran ni, InsyaAllah bahagia je. Tak perlu pun nak fikir benda lain. Sebab kita tahu Allah tu, Allah ni dah susun, patutnya Allah cakap, Allah kata dalam Quran sekian-sekian. Kalau buat macam ni kita akan rasa bahagia. So kalau kita buat je macam tu, mesti Allah akan, memang kita akan rasa bahagia tu. Sebab janji Allah tu memang benar kan. Allah tak akan pernah nak mengkhianati kita. Buat apa Allah nak khianati kita kan. Buat apa Allah nak kau doa kan, tak naklah aku makbulkan. Sebab Allah tu kerajaan dia sangat luas kan. Ni seluruh langit dan bumi adalah milik Allah tu. So kalau dia nak bagi kita kebahagiaan yang sedikit tu, tak mengganggu pun arasy dia. Tak mengganggu pun kedudukan Allah tu. Jadi Allah tu ada semua benda dan boleh bagi semua benda kat kita. Teringatlah ada satu hadis, hadis favourite saya lah. Hadis favourite. Ada satu hadis, saya tak ingat full dia tapi saya baca sikit. Hadis ni kata Allah ni kalau dia mencintai seseorang, Allah akan cakap kepada seluruh penduduk langit tu yang Allah cintai seseorang ni, si fulan ni. So Allah pun cintai, cakap kepada semua seluruh penduduk langit kan, malaikat-malaikat semua tu kan. Okay, dia pun okay, Allah cinta kepada seseorang ni. Katalah bagi nama ikut senang kepada Amirah. Tak tahu ada nama Amirah ke tak.
So aku cinta Amirah ni. So malaikat semua tahu Allah mencintai Amirah ni. So malaikat pun bagi tahu kepada seluruh penduduk bumi yang Allah mencintai Amirah. So seluruh cinta Allah tu kepada Amirah ni dah tersebar kepada seluruh langit dan bumi. So kalau kita kata Allah cinta kepada seorang tu, sepatutnya kita akan rasa sangat tenang sebab kita tahu seluruh alam ni lah sedang mencintai kita. Tadi benda yang serasa sangat sayang, kalau Allah tu sayang kepada kita, kita akan rasa ketenangan yang Allah tak akan sentiasa menjaga kita. Allah tak akan pernah tak ada di sisi kita. So sangat seronok lah kan. Even kalau kita nak kasih sayang kepada mak kita pun taklah setiap masa dia boleh bagi kan. Waktu dia tidur lah. Tapi Allah ni kan tak pernah tidur. So even kalau kita nak tidur pun kita boleh rasa lagi kasih sayang Allah tu kan. Dan setiap nafas kita tu pun adalah kasih sayang Allah kan. Jadi itulah kata nak berhijrah tu, cara nak berhijrah tu senang je. Follow lah apa yang Al-Quran kata. Apa je dalam Al-Quran tu follow lah. Senang. Okay, next adalah dengan ada circle of friends. Circle of friends yang macam mana kan. Okay, so dalam satu hadis ni telah ceritakan saya baca dia punya ni lah isi hadis dia. Perumpamaan orang yang bersahabat dengan orang soleh dan orang yang bersahabat dengan orang buruk perangai seperti penjual minyak wangi dan tukang kimpal besi. Tukang ni lah besi kan. So saya rasa hadis ni familiar je kot dengan semua orang kan. Hadis yang kalau kita duduk sebelah penjual minyak wangi, kita akan baulah wangi dia sikit-sikit kan. Walaupun kita tak beli. Dia kata, sambung hadis bawah dia kata, pasti engkau akan dapat bauan wangi dari penjual minyak wangi sama ada membeli atau tidak. So kita tak beli pun. Beli ke tak beli ke, kita mesti akan dapat bau dia sikit-sikit bau-bau dia kan. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang tukang kimpal besi, tukang besi, kita akan baulah besi. Bau tengik besi. Bau yang tak best kan. So nak katanya, dalam kita nak berhijrah ni, perlunya circle of friends yang berbau minyak wangi ni. Berbau perfume. So nak berubah ni, kita nak berhijrah memang susah kalau sorang-sorang. Sebabnya kita tak ada support daripada kawan-kawan sekeliling kita. Bila kita nak berubah, akan macam-macam je kecaman-kecaman datang kepada kita ke, tak tahulah kan. Mungkin akan ada, mungkinlah circle of friends dia bukanlah yang baik-baik dan nak berubah kepada benda baik pun dia akan rasa takut. Ada satu orang mungkinlah nak masuk ke masjid pun dia akan rasa takut sebab takut mendapat mata-mata tajam daripada orang-orang kan. Ataupun kalau bukan luaran pun boleh jadi je pada diri kita sendiri. Kita akan rasa takut dengan pandangan-pandangan orang, dengan kata-kata orang, dengan betul ke aku boleh berhijrah? Betul ke aku boleh jadi baik? Kan? Tapi sebab itulah dia kata senang je kalau kita berada dalam lingkungan yang baik kan. Kita buat benda baik, mestilah kita akan rasa nak terikut dengan orang yang buat baik tu juga kan. Jadi itulah artinya cubalah analyse kan di sekeliling kehidupan kita. Kita ni sekarang sedang berada dalam circle of friends yang macam mana. Kan. So insyaAllah. Jadi jom hijrah. Kita boleh lakukan kan sama-sama ni kan hijrah sister. Kan hijrah. So seperti mana yang saya cakap tadi kan, kita nak hijrah kan, kena betul-betul follow guidance Al-Quran, daripada Al-Quran. Dan juga ada circle of friends. So daripada pihak kami mungkinlah mungkin selepas session ni akan ada link kot akan diberikan. Siapa yang rasa perlukan support untuk kita sama-sama berhijrah, boleh join kan dengan sama-sama kita sebagai hijrah sister ni. Kita nak berhijrah sama-sama ni, support each other kan. So nanti insyaAllah akan ada satu support group untuk siapa-siapa yang nak join. So nanti akan ada diberikan link di chat. Dan insyaAllah di support group tu lah kita akan sama-sama membantu each other, akan menolak each other untuk menjadi lebih baik tu. Kita tak nak malam ni berlalu macam tu je kan. Saya cakap tadi, satu hidayah, satu jentikan dalam hati seseorang, kalau dia datang sekarang, kita kena terus
buat action sekarang. Kita kena make effort sekarang. Kalau kita tak buat apa-apa sekarang, okay nantilah. Biarlah dulu. Nanti dia akan pergilah. Dan akhirnya kita tak tahu kan bila lagi jentikan-jentikan kasih sayang Allah tu akan datang lagi kepada kita. Okay semua orang? Okay ke? Dah ada link ke? Dah ada link kan. So insyaAllah sampai sini saja. Sampai sini saja saya punya untuk session malam ni kan. Tapi nak something kan tak tahulah semua orang dapat ke tak poster ni. Ada hadiah yang menarik untuk semua orang. Tapi semua orang nak menang kan? Tapi semua menang. So kita ada cara-cara untuk dapat hadiah ni. Okay, so sebenarnya kami daripada Muslim Proaktif Sdn Kembangan ni, okay, sebenarnya Muslim Proaktif ni dah lama je. Satu NGO yang dah lama je tertubuh dekat Malaysia ni, dekat seluruh Malaysia pun. So kalau korang tengok IG, kalau search IG Muslim Proaktif akan ada banyak je dari tempat-tempat lain. Daripada PJ lah, daripada Johor ada, dari Melaka ada, UKM ada, Bangi ada. So semua tempat ada sebenarnya. Kita kembali. Okay, dekat mana saya cakap tadi? Cuba cakap sikit kat chat sampai mana saya berhenti. Sorry, internet tak okay kat sini. Hujan ke tadi? Part NGO jauh juga tu. Okay. Oh banyak Muslim Proaktif. Okay, saya ulang balik. Jauh saya dah cakap sebenarnya. Okay, kita banyak kat tempat lain. So kita ada so untuk Sri Kembangan ni kita orang baru nak up lah. Baru nak establish kita orang punya social media account. So korang boleh subscribe dekat YouTube kita orang, which is akan ada lah a few videos yang kita boleh follow sama-sama, boleh kita tengok sama-sama dan insyaAllah berubah ke arah kebaikan tu kan. Then okay, so untuk pertandingan ni, so korang boleh first okay, follow lah kan, kena follow kita orang dulu, Muslim Proaktif _Sri Kembangan, dan buat satu posting di IG masing-masing apa yang korang paling suka ataupun paling paling teringat-ingat lah, paling dapat lah daripada session malam ni di Instagram korang dengan caption yang paling menarik dan tag 2 orang kawan dan tag Muslim Proaktif _Sri Kembangan. Okay, so daripada posting-posting tu nanti kita akan tengok siapa yang bertuah untuk memenangi hadiah yang menarik ni. Kita tengok hadiah apa ni? Being a buku, satu buku dan planner untuk 2021. So insyaAllah kan. So boleh start buat dari sekarang. Esok, so kita akan tutup esok malam. So esok malam kita akan tengok mana posting yang paling menarik dan kita akan contact untuk dapatkan hadiah. Okay ke? Okay. So insyaAllah. Okay semua okay. Okay. So insyaAllah sampai sini je untuk malam ni. Dan okay, kita akan bertemu di support group. Di support group kita. So saya paskan balik kepada Cik Anati kita. Okay, Assalamualaikum. Kembali lagi Cik. Siapa tu? Nurdini dan kawan-kawannya. Saya nampak Nurdini je. Okay, jazakillah khair untuk Syifa atas perkongsian kan. Terima kasih kan Syifa atas perkongsian yang sangat menarik kan. Hijrah tu macam mana? Dia mudah tapi kita yang menyusahkan kot. Perasaan kita dan hasutan-hasutan yang sentiasa datang pada kita ni menyebabkan ia susah dan sukar dan berat kan. Tapi Allah sendiri kata Al-Quran tu mudah kan kepada manusia. Jadi dia tak pernah susah lah sebenarnya. Bila kita nak mengikut apa yang kita nak mengikut ikut Allah tu sendiri.